Dapat? Dapat lah? Dah hantar? Dapat? Okey, boleh mula tu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأثر بلساني اشرح لي صدري واستعن به يا سابق الحمد وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran pada pagi ini dapat kita duduk di pagi yang mulia ni, pagi Ramadan Al-Mubarak. Untuk pertama kalinya datangnya saya di sini, InsyaAllah kita akan, jika setujulah, kita akan memulakan pengajian kita pada hari Ahad pukul 9.30 lebih kurang, pada masa-masa yang akan datang nanti. Macam mana pun kuliah kita ni muslimat, untuk muslimat. Jadi kalau boleh kan, kita ajak lagi yang tak dapat maklumat tu di luar sana untuk datang. Sebab bukan muslimin aja yang wajib mengaji, wajib belajar. Muslimat pun ada kewajipan belajar dia. Cuma kadang-kadang kita ambil mudah bagi orang perempuan ni, ambil mudah. Jadi kita, insyaAllah kita akan baca kitab di sini nanti. Jangan ambil mudah perkara yang mungkin kita rasa kita dah tahu, tapi hakikatnya lepas belajar rupa-rupanya banyak yang tak tahu. Jadi mudah-mudahan
Masa-masa yang akan datang nanti boleh kita pakat-pakat berkumpul pada hari ni lah, hari Ahad pukul 9.30, pukul 9.30. Tapi untuk hari ni kita tak buka kitab dulu kot. Sebab kalau tengok pada kitab yang sesuai bagi muslimat adalah kitab Muhimmah. Tapi kitab Muhimmah ni bunyinya seronok. Kitabnya pun nampak pun agak seronok untuk dibaca. Adalah himpunan hukum hakam yang berkaitan dengan perempuan. Tapi ikut pengalaman saya sebelum ni, bila belajar kitab Muhimmah, yang ramai yang tak setuju ni orang perempuan yang ada dalam ni. Sebab ini antara kitab berat bagi orang perempuan ni. Banyak perkara kalau kita nak mengaji kitab ni, kita kena bersedia lebih awal lagi, iaitu bersedia untuk membetulkan kesilapan. Biasa siapa yang pernah mengaji awal-awal lagi, pada bahagian yang pertama sekali, dah dibincangkan tentang ancaman. Kalau siapa yang ada kitab Muhimmah lah, yang ditakutkan atas tiap-tiap perempuan yang bersuami. Awal-awal lagi, yang ditakutkan atas tiap-tiap perempuan yang bersuami. Maksudnya siapa yang ada suami, ini ancaman. Ancamannya, saya sebut bahasa ancaman. Ancamannya, kalau kita tengok, hampir 100 muka surat. Sanggup ke diancam? Sanggupkah kita ni diancam? Orang lelaki pun ada ancaman ni juga. Ada. Tapi orang perempuan pun ada ancaman. Malah kitab Muhimmah, sebab saya nampak tadi kitab Muhimmah, siapa bawa tadi? Dan kita juga akan bahaskan nanti, kita akan belajar juga berkaitan dengan, kita akan sentuh juga berkaitan dengan fik wanita. Fik wanita. Yang mana kalau biasa ikutlah, saya minta lah kalau ada internet tu, boleh type dekat YouTube tu nama saya, untuk tengok pengajian-pengajian fik wanita yang lepas-lepas. Fik wanita yang masa lebih kurang dalam 7 hingga 8 tahun lepas. Ada beberapa ribu video berkaitan dengan fik wanita yang saya bawa sebelum ni di Lembah Gelang, di Selangor, di kawasan Kuala Lumpur. Dan boleh tengok pengajian tu ada kat situ. Dan kita pun akan membahaskan satu kitab yang saya sendiri karang. Kitab tu baru je diterbitkan 2 minggu lepas. InsyaAllah minggu depan kalau dah siap cetak, saya akan bawa datang sini lah. Kitab tu berkaitan dengan fik wanita. Nanti kita akan mengaji berkaitan dengan perempuan. Jadi sebelum kita masuk bab-bab tu, sedikit mukadimah. Tujuan kita dihidupkan adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi semua ibadah yang kita kerjakan mesti berlandaskan kepada ilmu. Sebab tujuan kita dicipta adalah untuk beribadah dan untuk dapat takwa. Jadi hanya dengan iman dan takwa sahaja yang dapat menjamin hidup kita di dunia dan di akhirat. Ya. Macam nak cakap sesuatu je adik ni. Okey. Jadi satu lagi, semangat beribadah saja tak memadai. Kadang-kadang orang perempuan lebih-lebih lagi, dia cukup semangat beribadah. Semangat baca Quran, semangat berkumpul untuk buat program-program orang perempuan lah. Tapi semangat saja tak memadai. Sebab jika amalan yang kita buat, ibadah yang kita buat tadi tu ada syarat dan rukun yang tidak dipenuhi, maka tak sah dan malah tak diterima ibadah kita tu. Jadi pertama, semangat tu bagus. Kekalkan semangat untuk belajar, kekalkan semangat. Cuma semangat saja tidak memadai. Jadi sangat malanglah orang yang beribadah, akhirnya ibadahnya Allah tak terima.
sangat malang lah. Sepatutnya kita perlu ambil beberapa perkara. Beberapa perkara yang penting secara umum sebelum kita mula belajar pada masa-masa yang akan datang. Yang pertama adalah setiap orang, siapa yang tak tahu perkara ni, dia duduk dalam dosa 24 jam. Siapa yang tak belajar dan tak tahu ilmu ni, iaitu ilmu pegangan, yang kita panggil ilmu tauhid ataupun ilmu aqidah, ataupun kita juga panggil ilmu usuluddin, ilmu tapak agama, ilmu asas agama. Yang mana dalam kitab Minhajul Abidin, wasiat Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, ibadah tanpa ilmu pegangan, ibadah tanpa ilmu aqidah tidak ada nilai. Ibadah yang kita buat tu tak akan ada nilai, dan ibadah yang kita buat tu Allah tak terima. Kerana syarat untuk diterima amalan ibadah yang kita buat adalah ilmu pegangan. Itu yang pertama. Jadi setiap orang sebelum dia mati, pastikan ilmu pegangan dia sempurna. Itu nombor satu. Kalau tidak, kita bimbang sangat-sangat. Kerana ilmu pegangan ataupun ilmu akidah ni dia fardu ain. Sebab dalam kita belajar dan beramal, kita boleh belajar macam-macam ilmu dan kita boleh amal macam-macam ilmu. Tapi ada ilmu yang dinamakan ilmu fardu kifayah dan ada yang dinamakan ilmu fardu ain. Ilmu fardu kifayah ni kalau semua orang, ramai daripada kita yang tak belajar, tak tahu, maka tak adalah dosa atas kepala tu. Tapi kalaulah ilmu fardu ain, siapa yang tak tahu, tak kira siapa, tak kira pangkat dia siapa, tak kira umur dia berapa, jika dia tak selesai ilmu fardu ain, dia akan berdosa. Dan dosanya pula setiap saat. Kadang-kadang kita nampak kejahatan ataupun dosa-dosa tu apabila kita boleh nampak. Tak tutup aurat, dedah aurat. Kita nampak berjudi, berzina, merompak. Kita nampak ianya jahat. Ya, betul. Ianya adalah satu perkara yang jahat, satu perkara yang maksiat. Ya, kita nampak begitu. Tapi kita tak nampak satu lagi yang mana ianya sebesar kejahatan tadi juga, iaitu ilmu fardu ain. Yang mana kalau kita tak nampak, orang yang tidak belajar dan tak mendalami ilmu fardu ain, tak nampak berdosa dia. Tapi kalau orang dia tu berzina, mendedahkan aurat, nampak dosa tu, nampak sangat dosa. Cuma dalam sebesar-besar dosa adalah mengekali jahil ilmu fardu ain. Sebesar-besar dosa adalah dosa mengekali jahil fardu ain. Yang mana mengekali jahil fardu ain tu antara salah satunya adalah ilmu akidah. Macam mana kita beribadah tapi kita tak kenal Tuhan kita? Macam mana kita kata kita sembah ketika kita sembahyang tapi kita tak kenal yang kita sembah? Macam mana kita duk baca Quran punyalah betulkan tajwid, sedap lagu kita bawa, tapi kita tak kenal Tuhan punya kalam, maka itu sebenarnya adalah pura-pura. Itu adalah kesalahan dan ia adalah pura-pura je sebenarnya. Pura-pura belajar, pura-pura beriman, pura-pura beragama. Pura-pura je. Sebab kita sendiri tak kenal Tuhan kita. Jadi itu adalah yang pertama yang kena ngaji. Tapi saya rasa kita bukan akan bahas pasal tu lah akan datang. Cuma itu adalah ilmu fardu ain yang wajib orang cari, wajib dicari. Yang kedua, wajib juga kita mencari ilmu syariat, dia panggil ilmu zahir, ilmu sah batal, ilmu halal haram. Yang itu pun kena. Contohnya kalau kita nak solat, bila kita nak solat kita tu kita belajar kat mana? Kita belajar tu ada kitab atau ada sandaran ke ataupun tidak? Kita belajar puasa dulu kat mana? Kalaulah kita tak boleh ingat kita belajar kitab apa puasa kita, kita belajar sembahyang kita, yang kita duduk sembahyang ni kita dah pernah belajar dah, tapi tak tahu pun kitab mana. Kita sekadar belajar gitu-gitu aja, maka berkemungkinan besar ibadah zahir kita pun gagal. Solat kita pun mungkin tak sah.
Mungkinlah, tak semestinya. Kena tengoklah dulu. Kalau dia belajar sembahyang tu ada 13 rukun, niat tu ada berapa rukun? Rukun niat tu caranya macam mana? Macam tu juga bacaan-bacaan rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Jadi syariat zahir kena belajarlah. Itu kalau dalam bab solat, dalam bab puasa pun macam tu juga. Dalam bab puasa pun macam tu juga. Malah kalau kita tengok, kalau kita fokuskan kepada orang perempuan, sebelum ni saya ada buat daurah ataupun kursus ataupun mungkin kuliah berminggu-minggu berkaitan dengan fikih wanita. Bila masuk je berkaitan dengan bab haid, nifas dan istihadah, macam mana nak kata, agak beratlah untuk kita dengar ni. Tapi kena sebut juga, boleh dikatakan orang perempuan ni, dia sangka dia dah tahu dah tentang fiqh-fiqh berkaitan dengan wanita. Dia sangka dia tahu dah berkaitan dengan cecair-cecair darah yang keluar pada seorang wanita. Tapi bila kita cuba bahas sikit, kebanyakannya tak pernah dengar. Macam mana orang yang berumur, yang dah berumur lah sikit, masih lagi tak khatam bab ni, masih lagi tak tahu sekurang-kurang sebanyak-banyak, sekurang-kurang haid, sekurang-kurang nifas, berkaitan dengan darah fasad, berkaitan dengan istihadah, berkaitan dengan darah talak. Kadang-kadang tak pernah dengar pun. Jadi nak tak nak kita perlu rendahkan hati kita sikit untuk kita belajar ilmu. Tapi cuma nak bagi tahu, dia agak ilmu yang ghawamid, ilmu yang rumit untuk dipahami. Tapi kita belajar kat mana? Oh, dah tahu dah, kita belajar kat mana? Itu berkaitan dengan fiqh wanita. Itulah pengalaman saya mengajar selama hampir 10 tahun kuliah muslimat fiqh wanita. Saya boleh kata tak keterlaluan, saya boleh kata 99% tak reti. Nak cakap tak boleh, tapi itulah hakikatnya. 99% orang perempuan sendiri tak tahu hukum hakam berkaitan dengan darah dia sendiri. Sedangkan ia kewajipan. Kita tengok kitab Muhimmah. Siapa yang ada pegang kitab Muhimmah, boleh tengok siapa yang wajib ajar bab tu. Siapa? Kalau kita tengok kitab, kata kalau kita baca kitab Muhimmah ni, dia nampak macam best lah belajar tentang orang perempuan. Tapi awal-awal lagi ancaman tentang ilmu yang tidak diajar oleh suaminya. Kalau kita tengok, kalau yang Jawi, cuba kalau kita tengok, wajib ke atas suaminya mengajar isterinya tentang haid, nifas dan istihadah. Suami yang wajib ajar. Tapi sebelum suami, ibu bapa yang wajib ajar anak. Soalannya, ibu bapa ada ke yang ajar? Tak ada pula ibu bapa yang ajar. Ajar sungguh-sungguh kan. Kalau dah kahwin pula suami, ada ke suami dah ajar? Suami pun tak ajar. Jadi duduk perasan pandai, duduk gitu kan. Itulah nak buat macam mana. Tapi kena belajar. Jadi kita akan bahas perkara itu jugalah yang akan datang, kerana ianya fardu ain. Dan kalau tak tahu berdosa. Kalau kata sekarang ni tak tahu, sekarang ni duduk berdosa ni. Walaupun nampak duduk baca Quran, nampak duduk solat. Apa perkara tadi yang saya sebut tadi, mula-mula bab akidah, bab ketuhanan, kenal Tuhan tu. Kalau tak faham sekarang ni, duduk berdosa ni. Duduk sekarang ni duduk berdosa. Dan berdosa itu berterusan setiap saat. Kita tak perasan. Itu yang saya kata buat tadi. Kalau orang nampak orang dedah aurat, berdosa dia. Dia dedah aurat, dia berdosa ketika dia mendedahkan aurat. Bila dia masuk ke rumah, dia tak berdosa dah, dia tak dedah aurat dah. Tapi dosa akidah 24 jam kita tak nampak. Dosa ilmu-ilmu fardu ain ni 24 jam juga. Dosa berkaitan dengan ilmu-ilmu yang kita sebut tadi, yang tak dipahami lagi, tak dibelajar lagi. Dosa juga, dosanya pula 24 jam juga, setiap saat. Macam tu juga satu lagi berkaitan dengan ilmu hati. Itu penting juga. Jadi 3.
Tadi ilmu akidah, ilmu pegangan. Yang kedua ilmu zahir, ilmu sah batal, ilmu halal haram. Yang ketiga ilmu penjagaan hati, yang kita panggil ilmu tasawuf. Ilmu penjagaan hati pun penting juga. Kalaulah kita duduk beribadah tapi hati itu kotor, ada sifat-sifat mazmumah, tak pernah belajar kita sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang tercela penuh dalam hati. Solat kita pun, kalau kita buat ibadah zahir pun problem juga, ada masalah. Maka kena belajar juga yang itu. Yang itu pun saya rasa kita tak masuk lah. Cuma saya nak bagi tahu je lah. Kena cari guru lain. Takkan nak cover, nak selesaikan semua ni agak banyak juga. Kita kena ambil satu-satu aja. Tak boleh semua. Jadi kena cari bab akidah, kena cari guru. Kelas yang lain, bab penjagaan hati, kena cari guru kelas yang lain. Dan bab fiqh, bab fiqh, bab zahir, kena cari guru. InsyaAllah kelas kita lah yang akan datang, insyaAllah boleh pada minggu ni dan minggu-minggu akan datang nanti. Penting tiga-tiga. Jadi perlu kita jaga hati kita. Hati kita, kita tahu tak mahmudah tu apa? Tahu tak sifat mazmumah tu, sifat tercela tu macam mana? Kita kata hati kita baik, kita kata hati kita tidak tercela, tak ada perkara yang cela dalam hati kita. Tapi kita tak pernah belajar pun apakah dia sifat tercela. Sebab tu kita kena tahu, kita kena belajar juga sifat yang tercela tadi, supaya kita tahu, oh kita dapat kesan, ini sifat yang tercela, buang daripada hati. Jadi nak kena tahulah riaknya apa, sum'ahnya apa, takaburnya apa. Dah tahu itu bukan nak buat untuk elakkan. Begitu juga sifat-sifat yang terpuji, sifat mahmudah. Begitu juga dalam hati kita. Dengan ada sifat mahmudah dalam hati kita, oh ini sifat mahmudah, ini sifat yang terpuji, maka kita letak dalam hati kita. Itu yang sepatutnya kita buatlah. Sebab syaitan ni dia sangat kreatif. Dia sangat kreatif dalam mengajak dan menyesatkan manusia. Kalau sebelum beramal dia suntik, rasa malas nak amal. Belum belajar, syaitan ni suntik dah, rasa tak payah belajar lah, rasa malas nak belajar. Bila dah mula belajar, dia kata tak payahlah, susah, belajar yang mudah-mudah lah. Memang pun yang mudah-mudah ni biasanya bukan fardu ain, bukan wajib. Contoh yang mudah, baca Quran. Berapa ramai orang suka baca Quran? Ianya bukan satu perkara yang wajib baca Quran. Baca Quran tu sunat, cuma kalau baca wajib betul. Kalau tak baca tak berdosa. Maka mudah untuk kita baca Quran. Jadi di situ kita tengok, untuk kita baca Quran tak ada gangguan sangat. Ambil Quran kadang-kadang dalam telefon, buka baca sejam 2 jam, macam sampai sakit tekak. Maknanya gangguan tu tak berapa kuat. Syaitan tak berapa nak kacau sangat. Tak berapa kuat. Gangguan diri nafsu kita pun tak kuat, gangguan syaitan pun tak kuat. Ada gangguan malas baca Quran, ada, tapi gangguan tu tak kuat. Tapi kalau berkaitan dengan ilmu-ilmu, pengajian ilmu-ilmu, Allah, gangguan dia kuat. Macam-macam. Kerana ilmu yang kita nak belajar tu ilmu yang wajib, dapat melepas kita daripada dosa. Baca Quran dapat menambah amalan kita dan menambah pahala kita, fadilat. Tapi ilmu yang wajib, dia mengangkat dosa. Tu beza tu. Tak semestinya kalau kita banyak baca Quran masuk syurga. Tak. Sebab baca Quran tu untuk melepaskan kita daripada neraka. Dia ada beza. Untuk melepaskan daripada neraka, maksud tak masuk neraka, lain. Untuk masuk syurga, lain. Untuk kita dalam keadaan kita nak syurga, kita perlu beramal, kita perlu selesaikan ilmu-ilmu fardu ain. Itu kalau kita tujuan kita nak syurga. Kalau tujuan kita tak nak neraka, tu beza. Tak nak neraka, tak nak masuk neraka. Dia amalan-amalan sunat, solat tarawih, itu amalan tak nak masuk neraka. Banyak baca Quran, itu amalan tak nak masuk neraka. Jadi sebelum kita cari amalan, sebelum kita amalkan amalan yang tak nak masuk neraka, kita kena amal dulu amalan yang masuk syurga. Sebab kalau kita mengamalkan amalan yang tak nak masuk neraka aja, iaitu amalan-amalan yang sunat, macam mana dengan amalan untuk masuk ke syurga?
Jadi yang saya sebut tadi adalah ilmu fardhu ain, tiket untuk masuk ke syurga. 3 ilmu ni mesti ada, wajib belajar setiap orang, dia tak kira siapa. Dia ada jawatan ke, dia pembesar ke, dia raja ke, ataupun dia orang miskin ke, dia orang kaya ke. 3 ni tak selesai, maka dia berada dalam murka Allah setiap saat. Setiap saat adalah murka Allah. Ini dia panggil sukatan pelajaran. Kita kadang-kadang kita Islam baka dan keturunan. Kita tak didedahkan silibus. Kita tak didedahkan sukatan, iaitu kau sekarang ni orang Islam. Islam kamu ni datang daripada baka dan keturunan. Mak ayah Islam, anak tu Islam. Tapi nak bagi tahu, ini sukatan ni, ini wajib belajar. Tak belajar tak guna Islam kau. Kita tak diajar begitu. Di seorang masjid pun kadang-kadang, tak semualah, tapi kebanyakannya masjid pun dia tak kata, okey, ini ilmu ini perkara yang sekadar Islam tak memadai. Islam boleh diwarisi. Jadi dengan Islam tu wajib belajar. Ni mesti. Yang ni sunat, yang ni wajib. Sukatan dia. Dalam sekolah kita darjah 1 pun ada belajar yang ni tak perlu belajar sebab ini darjah 2, ini darjah 3, ini darjah 4. Yang ni kena belajar. Sekolah pun ada. Tingkatan 1 yang ni wajib belajar, yang ni wajib, yang ni tak perlu. Ini nanti. Ni universiti, ini lagi 10 tahun baru belajar. Dia ada sukatan. Macam tu juga Islam, macam tu juga agama kita. Ada yang mesti belajar tu dulu, tapi kita tak didedahkan sukatan tu. Kita tak didedahkan, ini mesti belajar. Maka kita ingat agama kita janji buat baik aja. Itulah agama, nanti masuklah syurga. Tidak. Itu salah faham. Dia ada, kena selesaikan yang wajib dulu, yang kita panggil 3 perkara tadi lah. Kenal Tuhan dulu, dan tahu hukum hakam zahir. Hukum hakam sah batal halal haram. Kena tahu juga, kena belajar juga penjagaan hati. 3 ni ada, barulah bermakna bacaan Quran kita. Yang kita duk baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam tu, tak ada makna kalau tak ada 3 ni. Ada 3 ni, baru yang lain. Baru yang lain tu bermakna. 3 ni ada, baru tarawih kita tu bermakna. 3 ni tak ada, tarawih kita tak ada makna. Tak ada makna dengan tak ada nilai. Kenapa pula? Kata sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih tu sembah Allah. Allah kenal. Allah pun tak pernah belajar, Allah pun tak pernah kenal. Jadi macam mana kita kata kita sembah Allah, Allah pun kita tak kenal. Sebab tu kena cari guru lain tu. Macam tu juga, ibadah bukan main. Tapi dalam hati dengan riak takabur, tak guna juga. Itu kena belajar ilmu tasawuf untuk kita menyucikan hati kita. Itu aja. Tak, ilmu zahir, ilmu kulit ataupun ilmu zahir, penzahiran sah batal tu penting juga. Janganlah kita sah batal pun main. Jalan ajalah, janji buat aja. Tak boleh gitu. Tak memadai gitu kalau kita buat aja. Dia ada sah batal, dia ada rukun, dia ada syarat. Dengan ada syarat dan rukun barulah selesai satu bidang, satu perkara, selesai. Akidah juga selesai. Hati kita juga selesai. Maka alhamdulillah, barulah semua ibadah-ibadah yang kita buat ada nilai. Jangan main ibadah gitu rugi. Sebab rajin dah. Rajin ibadah dah rajin dah. Tapi cuma tu lah, dia tak faham keutamaan. Istilah dipanggil aulawiyat. Keutamaan yang mana nak didahulukan, yang mana boleh tinggal dulu. Nanti lah, yang ni nanti dulu. Yang ni mesti. Jadi bila tak tahu yang tu, kita duk beramal aja, semangat aja. Tak memadai semangat untuk belajar sahaja. Memadai yang hendaklah kita semangat untuk belajar dan yang kita belajar tu betul. 3 perkara saya dah bagi dah rangkanya. Jadi setiap orang kena belajar. Kalau dia kata saya bab akidah tak reti lagi lah, tapi bab fiqah ni, halal haram ni ada yang dah tahu, dah banyak dah tahu, tapi bab akidah tak tahu. Dia tak boleh duduk kelas. Kalau dia kata bab fiqah dia dah selesai dah, bab sembahyang ke, bab wudu, mandi wajib, bab istinja, bab haid nifas istihadah, dia dah selesai. Bab puasa dia dah selesai. Tapi bab akidah dia tak selesai lagi. Dia tiba-tiba ada pengajian berkaitan dengan bab-bab tadi lah, bab sembahyang, dia tak boleh masuk kelas tu. Sebab dia dah selesai. Dia kena masuk bab kelas akidah. Sebab akidah dia tak selesai. Dia kena cari je. Kalau
Dia dah selesai bab akidah saya dengan Tuhan. Allah, hai, kenal sungguh dah Tuhan tu. Belajar daripada kecil sampai besar bab Tuhan. Okey, bab halal haram banyak juga yang tak tahulah juga. Maka jika ada kelas berkaitan dengan akidah, dia tak boleh masuk, dia kena tinggalkan. Sebab dia dah selesai yang tu. Dia kena cari kelas berkaitan dengan hukum hakam. Jadi setiap orang dia berbeza keperluan. Kita tak boleh ikut orang. Kita tak boleh macam, oh hari ramai kawan-kawan belajar dengan kawan-kawan. Tak boleh gitu. Sebab yang kawan-kawan ramai-ramai kita tu, dia selesai tak bab, oh semua tu dah selesai bab ketuhanan. Sebab tu kami tengah mengaji bab halal haram. Dia bab Tuhan tak selesai lagi. Dia tak boleh duduk situ. Dia kena cari kelas lain. Malah dalam kitab Muhimmah ni menceritakan jika seorang perempuan, seorang isteri keluar rumah tanpa izin suami, dia panggil nusyus. Maka malaikat kutuk dia selama mana dia duduk kat luar, malaikat mengutuk dia. Okey. Kerana dia keluar rumah tanpa izin suami. Dia keluar rumah tanpa izin suami, malaikat kutuk dia selama mana dia ada kat luar. Kecuali dia keluar rumah kerana nak mengaji ilmu. Ilmu banyak. Ilmu mana? Ilmu yang fardhu ain yang disebut tadi. Dia keluar kerana nak mengaji ilmu tu, suami dia tak bagi. Dan suami dia pun tak ajar. Lainlah kalau suami dia ajar ilmu tu. Suami dia pun tak ajar 3 ilmu ni. Dan suaminya tak bagi keluar rumah. Maka perempuan tadi tu, isteri tadi, wajib keluar rumah juga. Panjat kot tingkat pun panjat kot tingkat lah. Wajib keluar. Sebab kalau dia duduk dekat rumah, dia berdosa. Sedangkan kita tahu mematuhi suami ni wajib, dengar tak boleh keluar rumah tanpa izin. Kita tahu semua tu. Tapi dia lebih besar daripada suami. Dia lebih besar. Dia apa ni? Ilmu yang saya sebut tadi tu. Ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, dia lebih besar daripada suami. Suami kata, saya tak bagi awak keluar rumah. Saya nak keluar sekarang. Saya tak bagi awak keluar rumah. Jangan keluar rumah. Saya ada pengajian ni, pengajian bab haid ni, ada dekat sini pengajian bab haid. Saya tak tahu saya nak belajar. Abang belajar. Suami dia kata, aku mana tahu bab tu. Habis tu bagilah saya belajar. Tak bagi, jangan keluar. Habis tu macam mana? Saya tak tahu ni. Tak boleh keluar juga. Lepas tu suami dia pun keluar rumah. Dia tadi boleh keluar, tak nusyus. Malah kalau dia duduk kat rumah berdosa. Perempuan tadi kalau dia duduk kat rumah berdosa. Kenapa? Patuh cakap suami tak bagi keluar, duduk je kat rumah. Berdosa. Duduk tu berdosa. Maka dia kena keluar rumah untuk dia belajar. Kecuali kalau suami dia kata, tak apa, aku ajar nanti, aku balik aku ajar. Sekarang jangan keluar. Masa tu baru tak boleh keluar. Nak bagi tahu, ilmu ni lebih besar pada suami sekalipun. Ialah ilmu tentang ketuhanan kan. Ilmu tentang hukum hakam, ilmu tentang ketuhanan. Maka kena mengaji. Dan bila nak belajar, Nabi ada sebut beberapa martabat orang yang belajar. Nabi sebut kun aliman. Jadilah kamu orang yang mengajar. Setiap orang kalau boleh jadi orang yang mengajar pada orang lain. Jadilah kamu orang yang mengajar. Maka mengajar. Kalau tak boleh, Nabi kata au muta'alliman, atau jadi orang yang belajar. Jika kamu tak mampu untuk belajar, jika kamu tak mampu untuk mengajar, tak apa. Nabi tak paksa. Jadilah kamu orang yang martabat dia kedua. Bagus juga. Mengajar tu bagus. Belajar pun bagus juga. Jadi kamu orang yang martabat kedua, iaitu orang yang belajar. Tapi yang kita nak kata ni, Nabi sebut lepas tu, kalau kamu tak mampu, au mustami'an, atau orang mendengar. Yang keempat Nabi kata au muhibban, orang yang suka kepada ilmu, belajar dan mengajar. Wala takunil khamis, jangan jadi golongan yang kelima, fatahlik, kamu akan jadi celaka, kamu akan binasa. Iaitu dia tak suka, orang mengajar dia tak suka, orang belajar pun dia tak suka, orang mendengar pun tak suka, semua dia tak suka. Jangan jadi golongan yang kelima. Jadi bila kita faham kat sini, Nabi sebut jadi orang yang mengajar. Kita fahamlah, orang yang mengajar menyampaikan. Kalau tak mampu jadi orang yang belajar. Kita faham juga. Nabi kata kalau tak mampu jadi orang belajar, jadi orang yang mendengar. Jadi kita faham balik. Nabi sebut jadi orang belajar
kalau tak boleh jadi orang belajar, jadi orang mendengar. Maknanya belajar dengan mendengar tu berbeza. Ya, berbeza. Ramai daripada kita dia suka mendengar. Mendengar tak nama belajar. Kalau setakat datang dengar je, lepas tu balik, bagaimana? Dia belajar tadi, itu bukan belajar. Buktinya Nabi sendiri kata, jadi kamu orang mengajar, ataupun belajar, ataupun mendengar. Jadi mendengar dengan belajar tu beza. Dengan maksud, mendengar ni dengar je. Dan biasanya mendengar yang akan masuk sikit aja. Kalau katalah mendengar tu sejam, yang akan masuk 10 minit biasanya mendengar. Tapi yang belajar sejam, yang masuk boleh sampai 90. Kalau yang sejam tu, belajar, yang boleh masuk tu dalam 40 hingga 50 minit bila belajar. Apa bezanya kat sini? Bezanya belajar ni, pertama dia ada kitab. Kalau tak ada kitab, dia tak panggil belajar. Dia panggil mendengar. Martabat yang ketiga. Tiga-tiga bagus. Mengajar bagus, belajar bagus, mendengar pun bagus. Bukan kata tak bagus, tiga-tiga bagus. Tapi martabat yang tertinggi mengajar, martabat yang kedua belajar. Jadi bila belajar, kena belajar lah. Jadi bila nak belajar, dia kena ada kitab, dia kena ada catatan, dia kena ada macam, oh, ini hukumnya. Tulis. Dia ada catat. Dia kalau mendengar, dia tak ada catat, dengar. Sebab tu saya sebut tadi, bila Nabi sebut mendengar, maknanya kalau dengar sejam, 10 minit. Silat-silat 5 minit je boleh bawa balik. Apa yang boleh, ilmu yang dapat dia bawa balik. Sebab dia cuma mendengar. Tapi kalau dia belajar, sejam, 40-50 minit. Banyak perkara yang dia boleh kerana, tapi dia kena tulis. Dia tulis, mesti ada kitab dan mesti catat untuk menulis. Dan dia mesti ada tumpuan. Kalau tak ada tumpuan tak boleh. Kalau macam nak dengar tak dengar, tak dapat. Memang takkan dapat ilmu. Akhir sekali duduklah kita, itulah. Tapi kena usahalah untuk kita belajar. Kena cari kitab dan kena cari pen pensel untuk kita catat. Sebab hukum-hukum tu kadang-kadang kita rasa kita tahu, kita pun dengar, selang seminggu 2 minggu lupa. Allah, hari tu apa hari tu? Kalau kita catat, kita boleh ingat balik. Jadi Nabi sebut orang belajar dan orang mendengar dua martabat yang berbeza. Orang mengajar paling tinggi, orang belajar nombor 2, nombor 3 orang mendengar. Cuma bila ia berkaitan dengan hukum hakam, dia nak tak nak dia kena belajar. Hukum hakam dia tak boleh mendengar. Dia tak ada. Nak belajar hukum ni tapi dengar, tak boleh. Takkan faham. Dia kena belajar je dalam masalah hukum hakam. Sebab hukum ni nak kata, okey, yang ini halal, yang ini haram, yang ini boleh, sunat, wajib, makruh. Jadi bila kita sebut gitu, mana boleh ingat? Kalau dah sebut dalam masa 1 jam tu kan macam-macam. Mana boleh ingat semua? Jadi sebab tu kena catat. Supaya apabila kita buat ibadah kita, lepas kita sempurna tiga perkara tadi, kita sempurna akidah kita sempurna fiqh kita sempurna tasawuf kita. Lepas sempurna, maka kita beribadah. Selepas kita beribadah, kita rasa risau dan bimbang. Baru kita rasa risau dan bimbang bahawasanya adakah ibadah kita tadi Allah terima ke tidak. Kalaulah kita tanpa ada tiga-tiga ni, kita rasa syok sendiri, macam seolah macam Allah terima, syurga dah. Kita akan rasa gitu. Sebab kita tak sempurnakan 3 tu, kita tak cukup syarat. Bila sempurna 3 ni, kita tahu yang mana penting, yang mana wajib ni, dan kita cuba buat. Lepas habis kita buat, kita akan rasa ada satu perasaan, iaitu bimbangnya, Allah tak terima amalan aku ni. Allah terima tak yang aku buat ni? Tentas semayang tu kan jadi sia-sia, baca Quran pula jadi sia-sia, risaunya. Sebab apa ada kerisauan tadi? Ada risau tadi sebab 3 perkara kata kita sempurna. Tapi ada orang, dia tak risau pun, dia semayang, dia baca Quran, dia buat, tak risau langsung pun Allah terima ataupun tidak. Sebenarnya dia tak cukup syarat. Sebab tu dia tak risau. Dia tak peduli. Ya Allah, kau nak terimalah. Nak masukkan aku dalam neraka, masuklah. Seolah-olah gitu. Dia tak kata gitu, seolah-olah gitu. Sebab apa? Dia tak sempurnakan syarat. Contoh, kalau orang nak
minta kerja. Bila nak minta kerja, dia kata okey, permohonan tu tulis gini, sediakan ni, photostat ni, IC photostat, CJ ke apalah, dia tulis. Dia nak kerja tu betul-betul. Dia akan baca syarat tu betul-betul. Baca, lepas tu dia cuba buat sedaya mungkin. Oh, yang ni tak cukup, macam mana nak buat? Kemudian baru dia hantar sebab dia nak kerja tu. Orang yang alah, kerja pun boleh, tak kerja pun boleh. Tak ada duit tak apalah, tak kerja pun tak apalah, tapi kalau dapat okey. Dia tak kira pun, dia hantar lebih kurang. Silap-silap orang suruh photostat sijil, orang suruh photostat IC depan belakang, dia photostat depan aja. Kenapa dia begitu tidak syakna? Kenapa dia begitu macam tak ambil peduli? Sebab dia tak heran pun dekat kerja tu. Dapat, tak dapat tak apa. Macam itulah orang yang semayang, yang tak heran dekat agama dia, tak heran dekat Tuhan dia sendiri. Alah, kalau Allah terima, tak terima sudah. Jadi itu yang dia buat. Jadi kalau dia sempurnakan tiga perkara ni, dia tahu perkara tu, tiga perkara ni penting, dan dia sempurnakan. Lepas dia sempurnakan tiga perkara ni, kemudian dia beribadah, dia akan ada rasa risau. Sebab dia bimbang, takut apa syarat-syarat tadi itu tidak terpatuhi. Terpatuh tak? Macam mana akidah aku masa aku semayang tadi ya? Macam mana dengan syarat sah? Macam mana dengan rukun-rukun? Betul ke buat tadi ya? Kalau baca Quran, betul lah ke bacaan tadi? Tajwidnya cukup ke? Kalau bab kita semayang, cukup ke rukun? Kalau bab puasa, sah ke? Masa ambil wuduk tadi macam mana? Tertelan ke air sikit ke? Kita akan jadi risau. Sebab apa risau? Sebab kita sempurnakan. Lepas dah selesai semua tu lah, kita risaukan dekat hati kita. Aku ni ibadah ni riak ke? Ibadah aku ni takabur ke? Tentang ibadah aku nak menunjuk kat orang ke? Kita akan rasa gitu. Jadi kita akan sentiasa, atau kita akan rasa bimbang. Bimbang ibadah ni terima atau tidak. Jadi kita boleh tengok diri kita. Adakah kita bimbang ibadah kita Allah terima ke tidak? Jika kita tak bimbang, maknanya sebenarnya syarat kita pun tak cukup. Bila syarat tak cukup, Allah tak terima, tak ada nilai. Tapi kalau bimbang, itu adalah satu petanda baik, bahawasanya ibadah kita mungkin Allah terima. Mungkin, dia panggil syarat qabul. Syarat untuk diterima ibadah kita. Bila kita ada rasa bimbang dan risau dengan ibadah kita. Kadang-kadang kita ada buat salah lah. Dah buat salah lama dah. Oi, nak ubah tu payah. Bila belajar je, hak ni salah, hak ni salah, hak ni salah, hak ni salah. Yang ni nak kena ubah, yang ni kena ubah. Banyaknya nak kena ubah, periknya. Kena sabar. Ke nak duduk dalam kejahilan atau duduk dalam kesalahan sampai mati? Kita sentiasa diberi tazkirah dengan kematian. Bila kita tengok kematian, patut kita rasa aku nak masuk kubur tak lama lagi. Tu kematian ni orang lain dulu, tak lama lagi aku. Kalau umur muda 30, kalau umur yang mati tu 60, silap-silap aku 60 macam dia lagi 30 tahun mati. Itu kalau umur 30, kalau umur 40, 50. Umur 60 lagi je lah. Nabi kata umat aku 60, 70 je umur umat aku. Jadi hendaklah kita ni sentiasa risau dengan ibadah yang kita buat, dan dengan kita sempurnakan tiga perkara tadi. Jadi datangnya saya di sini sekurang-kurangnya saya dah bagi tahu, sebab sebelum ni bila kita start mengajar di masjid di Surau, lama dah sebelum ni, ada makcik-makcik, pakcik-pakcik yang dia mari menangis. Dia mari jumpa saya menangis. Dia kata, Ustaz, saya tak pernah dengar lagi sukatan yang kata yang wajib tadi. Kami ingat jadi baik, belajar, buat baik dengan orang, jangan kacau orang, patuh sembahyang. Lepas tu buat baik dengan orang. Itu dah kira baik dah, itulah Islam. Baru tahu rupa-rupanya tu tak memadai. Sekarang umur dah tak apalah kata. Makcik tak apa. Sekurang-kurangnya ujung-ujung pun sedar juga dapat tahu. Jadi sementara nyawa duk ada ni, sempurnakanlah kewajipan. Sebab kita kadang-kadang, sebab kita ni celak-celak mata dah Islam. Sebab tu kita rasa selesa dengan Islam kita. Kita celak-celak mata dah Islam. Tahu tak, orang kafir nak masuk Islam payah.
Dia terpaksa bergaduh dengan adik-beradik. Dia terpaksa silap-silap putus saudara dengan saudara-saudara dia. Dia terpaksa berhadapan dengan ibu bapa dia. Macam mana dia sanggup juga masuk Islam? Sebab dia nampak Islam tu betul. Bila dia masuk, dia jaga sungguh-sungguh. Dia tahu, okey, sekarang aku dah masuk Islam. Dulu 20 tahun, 30 tahun aku duduk dalam kafe. Sekarang aku dah masuk Islam. Sekarang aku nak buat apa dulu? Itu kebanyakan orang yang orang kafir masuk Islam, dia akan tanya, "Ustaz, saya dah masuk Islam sekarang. Apa saya nak buat dulu?" Kawan-kawan Islam yang kata, masuk Islam sunat dulu. Kata sibuk dengan sunat tu. Sunat dulu itu potong dulu nombor satu, dia kata. Sebenarnya apa yang saya nak buat dulu? Dia tanya. Saya kata bagusnya. Dia kata bagusnya tanya soalan tu. Saya nak beritahu, orang Islam pun tak ada tanya soalan tu. Masa tu saya ingat dalam 10 tahun lepas, dia datang jumpa, saya nak tanya, saya masuk Islam dah seminggu sekarang, apa yang saya nak buat dulu? Soalan tu sepatutnya ditanya oleh semua orang Islam, tapi orang Islam tak tanya pun. Sebab apa gitu? Sebab dia dah lahir-lahir Islam, dia rasa selesa. Macam orang lahir-lahir kaya, dia mana fikir nak kerja apa? Cuba lahir-lahir tu susah, makan pun sikit-sikit makan kena kongsi. Dia akan hati dia akan nak cari kekayaan, kesenangan. Tapi kalau lahir-lahir dah banyak harta, mak ayah dia punya harta, dia tak fikir nak kerja apa. Tak fikir. Begitulah kita. Lahir-lahir Islam, kita tak fikir pun. Sedangkan orang kafir masuk, aku tinggalkan agama aku yang aku anuti, agama aku 30 tahun aku tinggal. Aku dah tinggal. Sekarang umur 31, aku dah masuk Islam. Aku nak tanya Ustaz. Diorang ni aku je. Aku nak tanya Ustaz, apa yang nak buat dulu? Saya kata, yang buat yang pertama sekali bukan baca Quran, bukan yang lain-lain. Yang pertama sekali adalah yang tadi lah, belajar ilmu, kenal Tuhan dulu. Kau kenal tak Tuhan yang kau sembah? Kenal, besar. Nama Dawa Murugan, dia sebut gini besar. Sembah hari ni, kenal, kau kenal. Tuhan yang kau Islam ni kau kenal belum? Kenal sikit-sikit. Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa. Itu je yang dia tahu. Maka wajib belajar kenal dulu. Kemudian lepas dah kenal tu, macam mana cara nak kenal? Ada kaedah, dia panggil kaedah sifat 20 untuk kenal Tuhan kita. Lepas dah kenal tu, lepas pada tu, baru cerita pasal sunat. Sunat kerana dia berkaitan kebersihan untuk solat. Kemudian wajib belajar bab solat, bab wuduk, bab mandi wajib, bab istinja, bab najis. Sebut yang tu dulu. Lepas dah habis belajar bab tu, belajar bab puasa. Lepas dah habis belajar tu, nak belajar apa pula? Yang ketiga, belajar tentang penjagaan hati yang saya sebut tadi. Habis belajar tu, belajarlah nak belajar apa pun. Maka dia tumpu. Dia dapat habis dalam masa setahun. Saya panggil dia lepas dia datang, selalulah dia datang belajar. Lepas tahun tu saya panggil dia, saya letak dia kat sini, duduk kat sini, saya panggil seorang lagi, umur sama macam dia, 31, saya letak kat sini, Islam, baka dan keturunan dia panggil. Saya tanya dia boleh jawab. Saya tanya orang Islam, dia tak boleh jawab tentang agama dia sendiri. Itulah orang Islam sekarang. Itulah Islam. Saya tanya hukum. Saya tanya hukum bab muafiq dan masbuk. Saya tanya, apa maksud muafiq dan masbuk? Macam mana kiamat muafiq? Saya tanya orang kafir yang baru masuk setahun, yang dia belajar, dia berhenti kerja terus. Tak apalah, dia anak orang kaya, dia dapat banyak harta daripada ayah dia. Dia masuk Islam, dia tak kerja, dia belajar selama setahun. Saya tanya dia, kalau begini nak buat macam mana muafiq masbuk? Yang Melayu ni, yang Islam umur sama 31 ni tak boleh jawab. Jawab pun salah. Dia jawab betul. Bila dia bagi keterangan, dia bagi takrif muafiq masbuk, yang ni tercengang dengar. Muafiq masbuk ni bukan yang kata tak cukup rakaat nanti tambah rakaat. Itu antaranya, tapi yang saya tanya bukan yang tu. Kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan. Apa benda dia cakap tu Ustaz? Dia cakap betul, mu salah. Tak kerti. Muafiq masbuk tak kerti, duk perasan tahu lah. Duk perasan pandai. Macam mana? Nanti kalau 3 rakaat masuk, imam salam tambah lagi 1. Tu je tahu. Tu je. Amboi. Bukan tu aja, banyak lagi. Akhir sekali dia tahu yang itu aja. Berkaitan dengan hukum, malah berkaitan dengan hukum-hukum perempuan pun dia belajar sekali. Padahal dia lelaki. Saya nak beritahu apa? Orang Melayu, orang Islam lahir baka keturunan, dia syok sendiri. Dia syok macam aku syurga dah, sebab aku lahir dah Islam, confirm syurga aku. Jadi bila begitu, dia terasa dia tahu.
dan dia tak terasa pun Islam tu mahal, dan dia tak rasa iman tu mahal, dia tak rasa ilmu agama tu mahal. Dia anggap murah lah, tak payah dengar buat apa, tak payahlah, confirm syurga. Tapi orang yang kafir tadi, dia tahu aku tinggal mak ayah aku, tinggal tu maksud bergaduh lah. Tapi kita pesan lah, tak boleh putus silaturahim. Cuma dengan bertumbuk dengan abang dia, berdarah, bertumbuk. Keluarga dia semua nak bunuh dia. Keluarga yang macam sepupu-sepupu nak bunuh dia. Aku tinggal sampai dengan risiko banyak macam-macam sampai orang nak bunuh ni. Takkan aku nak jadi macam orang Islam. Nampak? Kita jadi uduh pula pada pandangan. Takkan nak jadi macam dia. Apa dia tengok macam dia tu masih macam orang Islam. Duduk sibuk, duduk main motor. Dia lahir Islam. Aku tinggal Islam macam-macam yang aku tinggalkan. Sekarang ni aku dah masuk Islam. Aku nak tahu lah yang mana yang mesti dipelajari. Itulah hakikatnya. Sebab tu kalau kita tengok orang yang masuk Islam, dia boleh jadi ustaz, malah boleh jadi profesor Islam. Boleh sampai ke tahap tu. Kita tengoklah, ada orang India ada dalam negara kita, China ada. Sampai dia lagi hebat tentang Islam ni daripada kita Islam Baka dan keturunan. Sebab kita syok sendiri, perasan dah pandai, dan tak ada usaha, dan tak boleh nak tak ada usaha untuk memperbaiki diri dalam bidang agama lah. Kalau dalam bab dunia kita selalu baiki diri, tapi dalam bab agama kita tak berapa semangat untuk baiki diri kita sendiri, tak berapa semangat. Sangat sedikit orang yang bersemangat untuk baiki diri. Cuma orang perempuan memang, saya tengok dekat mana-mana, negeri mana pun dia memang rajin. Dia memang rajin. Cuma rajin tu mesti disalurkan ikut jalan yang betul. Rajin apa? Rajin apa? Rajin baca Quran. Okey, sekarang rajin baca Quran. Bagus baca Quran, bukan tak bagus. Sehari baca Quran berapa jam? 3 jam. Okey, sekarang ni lepas pada ni baca Quran sejam aja, jangan banyak-banyak. 2 jam lagi belajar ilmu yang wajib. Kena pandai salur. Kalau tidak, dia duduk seronok gitu. Belajar seronok, belajar dah seronok. Belajar apa? Belajarlah tafsir ke, belajar hadis ke. Berapa lama belajar? Sekali belajar 3 jam. Okey, lepas pada ni nak belajar hadis ke apa, sejam aja. 2 jam lagi jangan. Belajar yang ini. Kena salurkan ikut jalan yang betul aja. Sebab mereka dah rajin. Laki malah, confirm. Laki memang malah, nak macam mana? Perempuan ni dah rajin dah. Jadi kat situ dah selesai satu. Kalau orang lelaki, pertama nak cari nak rajinkan dia dulu. Lepas dah rajin, baru nak tunjukkan jalan yang betul. Perempuan tak payah, dia dah memang rajin. Cuma nak kena lorong. Kalau tak lorong jalan yang betul, dia duduk belajar agama dia tu lah. Agama macam mana tahu? Belajar je. Bila tanya bab akidah tak reti. Tanya bab hanifah tak reti. Tanya bab tasawuf tak reti. Belajar apa hari-hari nampak lagi kelas. Tak kena jalan, tak kena lorong. Kena betul kan ikut lorong dia. Itu yang ada dalam kitab Muhimmah. Cuma itulah nak sebut. Lebih kurang 100 muka surat yang pertama ancaman terhadap wanita. Tak ada orang nak ngaji kitab ni, orang perempuan. Tapi saya kan pula Ustaz Loman kata, Ustaz ajar kitab Muhimmah. Tak ada orang, tak ada orang perempuan nak ngaji kitab Muhimmah ni. Semua kena atas kepala. Buka-buka salah, berdosa. Mau ngaji? Seronok nak ngaji. Kena lagi, aku lagi salah, aku lagi. Tahu lah Ustaz Loman kata, saya tak cadang pun nak bawa kitab ni. Sebab tak ada orang nak ngaji kitab ni. Tak ada. Sebab dia akan kena. Ni salah. Oh, balik rumah sini. Suami balik tak sediakan air, salah. Tak bawa, tak senyum, salah. Gitu. Oi, salah belaka ni. Lelaki je lah masuk syurga, perempuan semua masuk neraka. Dia marah gitu. Dia akan jadi marah gitu. Tahu Ustaz Loman suruh bawa, saya bawa. Jadi itulah. Jadi sebagai permulaan ni lah. Ingat, ibadah tanpa tauhid, ibadah tanpa kenal Tuhan, dia jadi debu berterbangan. Fatakunu ibadatuka haba'an mansura. Kita buat ibadah, tak ada ilmu tauhid, dekat padang mahsyar dibangkitkan nanti, ibadah kita jadi debu berterbangan, sembahyang kita nanti jadi debu je, tak ada nilai langsung.
Ibadah tanpa fiqh pula tak guna juga. Malaikat akan baling semua ibadah Quran kita, baca Quran, semayang, baling balik atas muka kat padang mahsyar nanti. Ibadah tanpa tasawuf tak boleh juga. Ibadah tanpa tasawuf terdorong untuk riak, takabur, ada sesuatu dalam hati dia yang dia nak orang tahu, nak sum'ah. Kalau kita kata apa beza riak dengan takabur, itu pun tak kerti. Riak tu macam belagak lah, takabur pun belagak juga. Nampak sangat tak pernah lalu pengajian fardhu. Nampak sangat tak pernah lalu pengajian fardhu dari sudut tasawuf. Sebab riak dengan takabur tak tahu. Sum'ah lagi teruk, tak pernah dengar. Sum'ah, riak. Ujub ni macam dia belagak. Takabur belagak juga. Riak belagak. Apa ni, sama semua. Dia ada beza. Kalau lalu tahulah, baru kita tahu, aku ni sum'ah rupanya. Kita buang. Aku ni riak, buang. Aku ni takabur, buang. Buang. Macam tu juga berkaitan dengan hukum hakam. Saya tak adalah nak soal hukum hakam apa semua. Cuma dikisahkan, dah lah, cukup dah. Dia kisahkan dah 50 minit lah. Dia lah. Dikisahkan dalam Quran, surah Al-Kahfi ujung tu, ayat ujung tu, antara ayat yang terakhir surah Kahfi. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Mahukah kami khabarkan kepada kamu orang yang paling rugi a'mala, amal perbuatan, amal ibadah, benda baik-baik yang dia buat lah. Pesanan ni Allah beritahu lama dah, kita je. Dalam Quran lama dah ada. Kita je baca saja tapi tak faham. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kami khabarkan kepada kamu orang paling rugi amal perbuatannya. Kita tukarlah amal perbuatan tu. Orang paling rugi semayang, orang paling rugi baca Quran, orang paling rugi puasa, orang paling rugi pergi haji. Itulah amal lah. Apa amal? Paling rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Di atas dunia dia buat ibadah, dia rasa semua tu betul, dia rasa dia buat tu betul dah. Dia rasa dia buat tu memang iya dah. Tapi tanpa didasari ilmu. Nanti dibangkit kat padang mahsyar nanti, rupa-rupanya bila buka buku catatan dia tak kosong. Tak ada. Aku semayang tak ada, aku puasa semua tak ada. Itu. Kenapa jadi gitu? Kerana ilmu dia tidak didasari, kerana ibadah dia tidak didasari dengan ilmu. Jadi setiap ibadah yang kita buat pastikan ada ilmu. Jangan kita tergolong dalam kata Imam Ghazali, fatakunu ibadatuka haba'an mansura, ibadah jadi debu bertebangan. Dan pesanan Allah pesan kat kita supaya hati-hati, jangan nanti kita buat dekat dunia ni konon-konon ibadah, bila kembali pada Allah nanti tak ada nilai, langsung rugi. Masa tu tak guna, nak balik je dah. Wallahu alam. Sebagai mukaddimah, sepatutnya 9.30 sampai 10.30. Sekarang 10.42. Jadi ada lebih sikit sebab kita lambat sikit tadi. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu sukatan pelajaran, silibus setiap orang Islam. Walaupun dia lahir baka dan keturunan, dia wajib sempurnakan itu. Mudah-mudahan akan datang kita akan buka soalan. Ustaz Loman kata ada soalan tak? Saya buka soalan di dalam sebelum ni, setiap hari Selasa saya buka soalan. Soalan yang saya buka buat secara online kan. Malam pukul 10 malam sampai kadang-kadang pukul 1 pagi. Soalan tu tak habis-habis. Tak habis-habis soalan tu. InsyaAllah kalau itu secara online, ini secara berdepan ni, kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya. Ke nak mic? Tak. Cubalah cakap dulu, saya dengar tak? Kalau tak dengar tak tahu. Ada orang yang angkat tangan tadi, saya nampak. Saya tak apa nampak sangat jauh.
Tapi saya nampak ada orang angkat tangan. Ya, nak tanya apa? Tanya je surat pun boleh. Tulis. Nak tulis ke apa? Nak tulis. Sila tulis. Jadi sebenarnya kalau nak tanya apa-apa yang ada dekat rumah dah ada dah. Nak tanya, tulis siap-siap. Nanti saya datang je terus bagi. Jadi saya boleh bajet masa. Okey. Sekarang dah 50 minit. Jawab kan. Itu kalau soalan yang tak berkaitan dengan pengajian lah. Soalan yang di rumah. Yang dah ada dalam rumah. Kalau nak tulis tu yang mana ada soalan boleh lah tanya. Soal tak payah bayar kan? Free. Nak soal. Sama ada soalan yang berkaitan dengan kita bincang tadi ataupun apa-apalah. Kalau dia macam ni, dia dalam bab tu, dalam bab fiqh wanita, dia kena buat connection dulu. Kalau tidak, ada orang takkan. Saya tahu, saya banyak pengalaman dalam bab ni. Selagi tak ada connection, dia takkan tanya. Jadi nak kena ada connection tu makan masa kadang-kadang. Takkan tiba-tiba nak tanya pasal hal darah dia, ustaz, darah saya apa benda cerita gitu. Saya faham tak tu. Selepas dah ada connection nanti, dia orang akan tanya sendiri walaupun kata dah jangan tanya, dia orang tanya juga. Tapi untuk mula ni belum ada connection lagi. Belum, baru kan. Mari sini. Ada ke tak? Saya ada. Oh, panjang. Sebenarnya masuk dalam live pun boleh lagi cepat. Oh, tak pandai. Pengajian kita ni ada rakaman ataupun ada live ada live boleh tengok. Ibadah tiada tasawuf di akhirat nanti bagaimana? Sama dengan ibadah tanpa akidah. Sama je. Ibadah kita, ibadah ni dia panggil ibadah zahir ni. Ibadah ni ibadah yang kita nak buat ni. Baca Quran, semayang, puasa tu dipanggil ibadah. Ibadah-ibadah yang kita buat mesti sempurna 3. Dia tak boleh kurang 1. Dia mesti sempurna 3. Pertama, masa buat ibadah tu dia kena ada akidah, dia kena ada tauhid. Dan masa buat ibadah tu dia kena ada syarat sah batal yang kita panggil fiqh. Mesti ada. Dia tak boleh buat je lah nanti Allah faham lah. Kalau salah pun Allah faham, kita ikhlas. Tak boleh. Tak boleh. Dia mesti ada syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. 2 dah. Dan dia mesti ada tasawuf. Dia mesti ada penjaga hati. Sebab kalau buat riak, buat kerana kata sebut mulut lillahi ta'ala, tapi buat sebab orang, maka kat situ tak boleh juga. Kerana yang kita nak buat, dan itu baru satu lillahi ta'ala. Dia masalah tasawuf ni panjang lagi. Masalah buat dengan riak, buat dengan ujub. Dia sendiri dia perasan ananiyah, dia syok sendiri dia tu. Jadi 3 ni, tak ada salah satu daripada 3 ni Allah tak terima. Allah tak terima. Maksud syarat qabul tidak dipenuhi. Syarat qabul. Jadi dia dia kata kat sini ibadah tanpa tasawuf. Ibadah tanpa tasawuf pun tidak diterima. Tapi kena faham dulu, tasawuf ni banyak jenis. Ada tasawuf fardu ain, ada tasawuf fardu kifayah. Tasawuf fardu ain ni yang saya sebut. Tasawuf fardu kifayah jangan. Tasawuf fardu kifayah kita tak mampu kot. Yang sebut tasawuf ni tasawuf yang mana? Kalau tasawuf fardu ain, sifat mahmudah yang diterap, 10 sifat mahmudah yang diterap dekat hati, 10 sifat mazmumah yang dibuang dekat hati. Kalau kata tasawuf itu fardu ain, maka tak cukup tasawuf itu, maka tak terima juga. Tak terima. Ialah antara perkara yang dibincangkan dalam tasawuf adalah takabur. Tiba-tiba dia buat ibadah takabur, tak terima lah. Allah tak terima lah. Itu syarat dia. Kalau buat tasawufnya masya-Allah lillahi ta'ala, penuh dalam hatinya, ma fi qalbi ghairullah, dalam hati dia Allah aja yang ada, tasawuf penuh. Tapi pekah
tak sempurna. Syarat sahnya dia main bantai aja. Rukun dia tak peduli. Tak sah juga. Tak boleh juga. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Itu maksudnya Allah tak melihat luaran tu. Dengan maksud Allah melihat luaran sampai ke dalam. Luaran sampai ke dalam. Bukan Allah tak melihat luar sebab luar tu kulit. Yang penting dalam. Ya. Luar tu kulit. Kulit pun sepenting dalam. Kulit tu istilah kita panggil fiqh lah. Sah batal. Fiqh. Sah batal halal haram tu dia panggil fiqh. Fiqh. Luar tu kulit. Kulit tu penting. Sebab tanpa kulit dalam tidak dapat dipelihara. Ialah kalau buah-buahan kita tengok pun, kalau kat luar tu dah buruk, kita akan kata kat dalam tu buruk. Kita tak kata luar hitam, dalam tu manis. Tak mau beli kita. Kalau buah yang kita nak beli kat luar tu buruk, kita kata kat dalam tu manis. Tak mau beli kita. Sebab kat luar tu fiqh, kat dalam tu tasawuf tu. Jadi kalaulah kat luar tu dah buruk, kat dalam pun buruk. Petanda. Luar buruk, petandanya dalam pun buruk juga. Jadi ibadah tanpa tasawuf Allah tak terima. Ataupun tak cukup syarat qabul. Syarat qabul tu syarat Allah terima. Siapa bagi tahu? Sedap-sedap je kata terima tak terima, nak ambil tugas Tuhan, nak ambil kerja Tuhan ke? Terima tak terima ni Allah. Bukan ustaz. Kejap. Sabar. Sebab Nabi sendiri yang bagi tahu bahawasanya syarat qabul ni ada. Syarat qabul tu terima. Makbul kan? Syarat diterima. Nabi kata 3 benda ni adalah syarat terima. Syarat Allah terima. Jadi kalau tak ada tasawuf saja, tak ada fiqh, tak diterima. Fiqh tu sah batal tadi. Buat aja, semayang aja, rukun. Sujud, rukun sujud. Sujud macam mana? Lipat kaki ke tak lipat kaki? Alah. Yang penting hati baik, tasawuf tinggi. Tak terima juga. Jangan punyalah cantik semayang. Saya ambil contoh semayang lah. Kiahlah yang lain. Punyalah baik, tunduk. Tapi dalam hati riak, takabur. Tak guna juga. Lagi teruk, tasawuf ada. Fiqh ada. Akidah tak ada. Itu lagi jahanam. Lagi teruk. Jadi nak tak nak kena sempurna 3. Lepas sempurna 3 ni. Sebab ada orang dia minat tasawuf. Ya, bagus minat tasawuf. Tapi jangan berhenti kat tasawuf. Selesaikan 2 fardu ain lagi, fiqh dan tauhid. Ada orang minat tauhid. Janganlah kekal minatkan tauhid teruskan, tapi janganlah ambil remehkan dengan fiqh dan tasawuf. Gitu. Ada orang fiqh aja. Dia suka halal haram dia memang suka. Aku suka halal haram. Tapi tasawuf ni tak berapa minat. Tak boleh. Dia fardu ain. Jadi kena sempurna 3 ni. Lepas sempurna 3 ni, baru kita rasa Allah terima ke tak. Baru ada rasa gitu. Mudah-mudahan Allah terima. Walaupun akidah aku dah cuba sedaya upaya, mudah-mudahan betul lah. Aku dah buat syarat dan rukun sedaya upaya fiqhnya. Mudah-mudahan tak ada lah yang salah. Aku dah jaga hati aku sehabis-habis baik dah jaga hati. Mudah-mudahan Allah terima. Dengan ada 3 ni, syarat qabul, syarat Allah terima dah ada. Allah terima atau tidak terpulang pada Allah. Tapi syarat tu dah ada. Dah sempurna syarat tu. Jadi itu kalau tasawuf yang dimaksudkan tasawuf fardu ain. Kalau tasawuf yang kata hati dia atau melihat dia semua Allah aja, itu lain. Itu bukan maqam kita. Itu bukan martabat kita. Kalau masuk tasawuf tu lah. Macam tu juga kalau tasawuf dengan masuk tarikat. Ada orang masukkan tasawuf tu tarikat. Itu juga lain. Tarikat juga lain. Lain dengan maksud tanpa tarikat sekalipun, tanpa naik ke tahap tarikat sekalipun, tetap juga diterima jika cukup 3 syarat ni. Sebab saya tak tahu tasawuf ada orang faham lain. Saya sebut tasawuf fardu ain. Ada orang faham tasawuf tu yang sufi tu. Iyalah itu tasawuf juga. Tapi tu tarikat. Yang 70,000 beramal tu. Tarikat. Yang itu tak ada, tak peduli pun tak apa. Kalau peduli bagus lah. Sebab kita dah sampai satu tahap fardu ain dah lepas, pergilah ke tarikat. Naik tarikat, naik hakikat, naik ke ma'rifatullah. Itu sebut aja tu. Ya sampai ke tidak. Tapi yang itu tasawuf. Ini tasawuf. Jadi bila sebut tasawuf, tasawuf yang mana? Kalau tasawuf tarikat, kita itu sunat. Selesai fardu ain, masuk tarikat. Okey. Kalau tasawuf dengan maksud tasawuf dia panggil tauhid af'al, yang dimasukkan dengan tasawuf, melihat semua adalah perbuatan Allah. Itu juga
bukan fardu ain. Satu tahap yang tinggi. Ini tasawuf apa ni? Tasawuf fardu ain. Ya. Bila saya sebut tasawuf fardu ain, ya, dia adalah sangat diperlukan dalam ibadah untuk diterima. Takut salah faham pula. Jadi mesti kena ada. Cuma kena cari guru lah. Oh, semua kita tak boleh semua cover semua, tak boleh. Bab wanita pun saya juga. Bab ni pun tak boleh, banyak sangat. Tak, dia kena satu-satu je, kena cari lain lah tu. Cari guru. Malah kalau kata tak ada guru kawasan Tanjung Api ni, wajib keluar, pergi bersurah ke, pergi mana. Perempuan dan lelaki sama. Nak cari apa ni? Nak cari ilmu tasawuf. Tasawuf yang mana ni? Tasawuf fardu ain. Wajib keluar. Tak keluar dari rumah, berdosa. Kalau tak ada di Tanjung Api, saya tak tahulah ada ke tak. Tak ada lah. Tak ada orang mengajar dah akidah di Tanjung Api. Wajib keluar. Walaupun lebih 2 marhalah sekalipun. 2 marhalah. Maksudnya sampai kena musafir. Wajib cari. Apa nak cari ni? 3 perkara tadi. Ulang balik. 3 perkara tadi. Wallahu'alam. Kalau ada soalan nanti, next. Bagi awal-awal. Banyak-banyak pun tak apa. Kita boleh set masa untuk kita jawab. Tulis bagus juga. Tapi kalau ada berkaitan dengan pengajian, tanya terus jawab tu. Satu lagi, soalan yang kedua, dia kata nak beli kitab Muhimmah. Saya risau ni, sungguh ke nak ngaji kitab Muhimmah ni? Sungguh kau. Pengalaman saya banyak kitab Muhimmah ni dulu. Masa duduk di Selangor dulu, 10 lebih kurang dalam 10 tahun lepas. Masa tak ada lah ni lagi dulu. Cadangan saya lah, gilir dengan idam kesubian pun boleh. Seminggu boleh. Muhimmah ni Allah. Kena kat. Pedih kena ni. Itu tak tahu, sebab tu saya bawa kan. Saya bawa yang ni dengan air Rumi pun saya bawa. Saya cari. Cuba 100 muka surat pertama kena katok saja ni. Nak kau baca ke? Ya Allah, hai. Perempuan memang kena gitu, memang kena. Ya, bila katok takut-takut pakat-pakat lepas seorang-seorang lagi nanti kena katok. Pedih ni. Kata-kata kosong lah. Kata-kata kosong. Tengok saya baca Muka surat 39 Rumi. Ya, Dan setengah daripada yang wajib atas suaminya. Yang kata suami-suami yang ada ni lah. Dan setengah daripada yang wajib atas suaminya mengajar ia akan isterinya apabila putus darah haid dahulu daripada waktu maghrib. Sekira-kira lulus takbiratul ihram, maka wajib ia mengqada sembahyang zuhur dan asar itu. Ada suami ajar. Dan manakala putus darah haid itu dahulu daripada waktu subuh, sekira-kira lulus takbiratul ihram, maka wajib atasnya qada sembahyang maghrib dan isyak. Allah. Tak risau nak baca. Risau nak baca. Masya-Allah. Iyalah. Baca-baca gitu aku Katok-katok gosok, katok-katok gosok. Sebab ikut pengalaman saya memang pedih. Pedih kena. Okey, insya-Allah kita akan tengok nak beli ke tidak. Beli je lah, lagipun RM3 je pun. Kalau tak belajar pun beli je lah, simpan kat rumah. Bukan RM30. Kalau yang Rumi mahal sikit lah. Berapa tu harga dia? Oh, 15 Rumi. Yang Jawi ni RM3 je pun. Tanya nak beli ke tak? Beli lah, beli. Tak belajar pun tak apa, simpan rumah. Majalah boleh simpan kat rumah. Banyak majalah kat rumah. Wallahualam. Dan kita akan masuklah bab tu. Bila kena bab fiqh wanita, kita masuk. Kena bab haid, kita masuk bab haid. Saya tak tahulah macam mana penerimaannya nanti. Nak apa? Selang-selang Kita akan selang-selang dengan beberapa kitab. Selang-selang supaya taklah terasa berat sangat. Baik, cukup dulu. Selang dengan Hidayatul Sibyan. Boleh? Hidayatul Sibyan. Dalam tu dia konflik kan. Ya. Kita selang-selang. Boleh juga Hidayatul Sibyan Kalau Hidayatul Sibyan, ya. Cari kitab Hidayatul Sibyan. Hidayatul Sibyan nama. Nanti nak kena cari kitab tu.
Baik, tangguh dulu Kita sudah dengan tasbih kafarah dan surat Allah subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.